Fi Zilalul Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Pentafsiran ayat-ayat 172 hingga 176. Di sini Al-Quran yang menunjukkan perbicaraannya khusus kepada orang-orang beriman, di mana ia mengharuskan kepada mereka memakan makanan-makanan yang baik dan menyuruh mereka supaya bersyukur pada Allah yang telah mengurniakan nikmat-nikmat itu kepada mereka. Ia menerangkan jenis-jenis makanan yang diharamkan kepada mereka, iaitu makanan-makanan yang bukan dari jenis makanan-makanan yang baik yang dinahlalkan. Ia juga mencela orang-orang Yahudi yang mempertikaikan mereka dalam perkara makanan halal yang baik dan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah itu. Sedangkan perkara ini telah dijelaskan dalam kitab suci mereka sendiri yang ada pada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan-makanan yang baik yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar menyembahnya. 172. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Tetapi sesiapa yang dipaksakan dalam keadaan darurat tanpa sengaja dan melampau, maka tiadalah apa-apa kesalahan di atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 173. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan mana-mana ayat kitab suci yang diturunkan Allah dan membeli dengan faedah dunia yang sedikit, mereka sebenarnya tidaklah memakan apa yang ada dalam perut mereka kecuali api neraka. Dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan mereka akan mendapat kesiksaan yang amat pedih. Ayat 174. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan kesiksaan dengan keampunan. Alangkah sabarnya mereka itu menanggung azab neraka. Ayat 175. Balasan itu disebabkan kerana Allah telah menurun kitab suci yang membawa ajaran yang benar, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab suci adalah berada dalam pertentangan yang amat jauh dari kebenaran. Ayat 176. Allah menyeru orang-orang yang beriman dengan sifat iman yang menghubungkan mereka dengannya dan menyarankan kepada mereka supaya menerima undang-undang dan peraturan darinya, lalu iaitu mengambil hukum-hukum halal dan haram darinya, di samping mengingatkan mereka dengan makanan-makanan yang dikurniakan sebagai rezeki kepada mereka. Kerana Allah lah Tuhan yang satu-satunya memberi rezeki kepada mereka. Dialah yang mengharuskan makanan-makanan yang baik yang dikurniakan kepada mereka, yakni Allah menyadarkan mereka bahawa Dia tidak sekali-kali mengharamkan sesuatu yang baik. Apabila Dia mengharamkan sesuatu makanan, maka bererti makanan itu sebenarnya tidak baik. Bukannya semata-mata kerana Dia mahu mengharamkan dan menyulitkan mereka. Malah Dialah dari mulanya yang melimpahkan rezeki kepada mereka. Allah menyuruh mereka supaya bersyukur jika benar mereka mahu menyembahnya sahaja tanpa sebarang sekutu. Oleh sebab itu, Allah menyarankan kepada mereka bahawa amalan bersyukur itu adalah satu ibadat dan ketaatan yang diredai olehnya dan dari para hamba-hambanya. Semuanya dinyatakan dalam sepotong ayat yang pendek sahaja. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan-makanan yang baik yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah dan jika kamu benar menyembahnya. Ayat 172.
Kemudian Allah menerangkan kepada mereka jenis-jenis makanan yang diharamkan dengan nas yang menentukannya dengan jelas, iaitu dengan mempergunakan kata-kata penentuan, iaitu innama. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Jenis-jenis binatang, jenis-jenis makanan yang haram. Bangkai memanglah dijijikkan oleh selera yang sihat. Begitu juga darah. Di samping perakuan ilmu kedoktoran setelah sekian lama diharamkan oleh Al-Quran dan Taurat sebelumnya dengan perintah Allah yang mengatakan bahawa bangkai dan darah mengandungi kuman-kuman dan bahan-bahan yang membahayakan kesihatan manusia. Kita tidak mengetahui apakah kedoktoran moden telah menyelidik seluruh bahaya yang terkandung ini di dalam bangkai dan darah itu, atau di sana masih ada lagi sebab-sebab pengharaman yang lain yang belum diketahui manusia. Adapun babi, di sana ada segolongan manusia sekarang yang mempertikaikannya. Babi itu sendiri menjijikkan tabiat manusia yang bersih dan betul. Walaupun ia telah diharamkan Allah sejak zaman yang lama lagi, namun baru saja ilmu manusia mengetahui bahawa di dalam daging babi, darahnya dan ususnya terdapat sejenis cacing yang sangat berbahaya, iaitu cacing pita dan telur-telurnya yang keras. Kini ada segolongan manusia yang berkata bahawa alat-alat pemasak moden telah melangkah maju dan membuat cacing-cacing pita dan telur-telurnya itu tidak lagi menjadi sumber bahaya, kerana ia dapat dibasmikan dengan haba yang tinggi yang dapat disediakan oleh alat-alat pemasak yang moden itu. Tetapi orang-orang ini lupa bahawa ilmu pengetahuan mereka kadang-kadang memerlukan kepada beberapa abad untuk mengenal pastikan sesuatu penyakit. Siapakah yang berani pastikan bahawa di sana tidak ada lagi penyakit-penyakit yang lain yang ada dalam daging babi yang belum diketahui manusia? Tidakkah wajar kita memberi kepercayaan yang teguh kepada syariat Allah yang telah mendahului ilmu pengetahuan mereka, manusia, selama 10 abad itu dan menyerahkan kata pemutusnya kepadanya, iaitu kita haramkan apa yang diharamkan dan kita halalkan apa yang dihalalkan, kerana syariah adalah datang dari Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Adapun sembelihan yang disembelih kerana yang lain dari Allah ialah sembelihan yang diniatkan oleh tuannya kepada yang lain dari Allah. Maka ia diharamkan bukan kerana sesuatu ilyat, tetapi kerana dia berniat untuk orang yang lain dari Allah. Ia diharamkan kerana ilyat rohani yang mana ianya bertentangan dengan kefahaman dan kepercayaan yang betul, bertentangan dengan kebersihan hati, kesucian roh, ketulusan damir dan keesaan Tuhan yang disembah. Ia dicantumkan dengan najis-najis fizikal yang kekotoran yang benar mengikut konsep najis yang sama. Ia mempunyai hubungan yang paling rapat dengan akidah dan makanan yang diharamkan sebelumnya. Islam sangat menekan berat supaya tawajuh itu ditumpukan kepada Allah yang Maha Esa sahaja tanpa sebarang sekutu. Makanan yang haram dihalalkan dalam keadaan darurat. Di sini ketaralah adanya hubungan yang rapat di antara penentuan hukum halal dan haram di dalam ayat ini dengan pembicaraan mengenai wahdaniyah Allah dan rahmatnya di dalam ayat-ayat yang silam. Hubungan itu adalah satu hubungan yang kuat dan langsung di antara kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dengan penerimaan hukum-hukum halal dan haram dari Allah,
juga penerimaan seluruh undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain. Namun demikian, Islam tetap mempertimbangkan keadaan-keadaan darurat. Kerana itu, ia menghalalkan makan makanan yang diharamkan itu dalam keadaan-keadaan darurat sekadar untuk menghindarkan keadaan-keadaan darurat itu, iaitu tanpa keterlaluan dan melampaui batas-batasnya. Tetapi siapa yang dipaksakan keadaan darurat tanpa sengaja dan melampau, maka tiadalah apa-apa kesalahan di atasnya. Sesungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 173. Ini merupakan satu dasar umum yang ditetapkan di sini bagi makanan yang diharamkan. Tetapi keumuman dasar ini boleh merangkumkan hal-hal yang lain dari makanan-makanan yang diharamkan itu dalam segala keadaan, iaitu mana-mana keadaan darurat yang mengancam keselamatan nyawa, maka bolehlah bagi seseorang itu menjauhi bahaya itu dengan memakan makanan yang diharamkan itu, dan diharamkan itu sekadar yang boleh menolak kedarurat itu tanpa lebih. Namun demikian, di sana terdapat khilaf fikih dalam menentukan keadaan darurat itu. Apakah darurat itu boleh dikiaskan, atau apakah darurat itu ialah darurat yang dinaskan oleh Allah sahaja. Juga dalam menentukan kadar untuk menolak darurat itu. Adakah kadar itu ialah sekecil-kecil kadar dan makanan yang diharamkan itu, atau kadar itu ialah sebanyak sekali jenis sekali makanan atau sekali minuman yang cukup. Di sini kita tidak payah masuki ke dalam khilaf fikih ini, dan cukuplah dengan penerangan sekadar ini sahaja dalam tafsir fi Ziyal Quran. Kaum Yahudi banyak mempertikaikan perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, oleh Al-Quran. Di sana terdapat makanan-makanan yang diharamkan khusus pada kaum Yahudi yang diterangkan di dalam surah yang lain seperti berikut. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari lembu dan kambing. Kami haramkan kepada mereka lemak-lemak keduanya, kecuali lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang melekat di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Surah Al-An'am ayat 146. Sedangkan makanan-makanan itu dihalalkan kepada kaum muslimin. Mungkin mereka mempertikaikan tentang kehalalan makanan-makanan itu. Begitu juga diriwayatkan bahawa mereka telah mempertikaikan tentang makanan-makanan yang diharamkan yang disebut dalam surah ini. Sedangkan makanan-makanan itu memang telah diharamkan kepada mereka di dalam kitab Taurat. Matlamat mereka selama-lamanya ialah menimbul keraguan terhadap kesahihan perintah Al-Quran dan kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Oleh sebab itulah kita dapati di sini dalam ayat yang berikut serangan Al-Quran yang kuat terhadap orang-orang yang menyembunyikan hukum-hukum di dalam kitab suci yang telah diutuskan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan mana-mana ayat kitab suci yang diturunkan Allah dan membeli dengannya faedah dunia yang sedikit, mereka sebenarnya tidaklah memakan dalam perut mereka kecuali api neraka, dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan mereka akan mendapat keseksaan yang amat pedih. 174. Mereka orang-orang yang
orang-orang yang membeli kesesatan dan hidayah dan kesiksaan dengan keampunan, alangkah sabarnya mereka itu menanggung azab neraka. Ayat 175. Balasan itu disebabkan kerana Allah telah menurunkan kitab suci yang membawa ajaran yang benar, dan sesungguhnya orang yang berselisih tentang kitab suci adalah benda dalam pertentangan yang amat jauh dari kebenaran. 176. Perbuatan menyembunyikan hukum-hukum yang sebenar. Kecaman terhadap perbuatan menyembunyikan hukum-hukum dalam kitab suci yang telah diturunkan Allah itu adalah ditujukan pertama-tamanya kepada kaum ahli kitab. Tetapi pengertian nas yang umum itu mencakup semua penganut setiap agama yang menyembunyikan kebenaran yang diketahui mereka dan menjualkannya untuk mendapat faedah duniawi yang sedikit, sama ada berupa faedah peribadi yang ingin dicapai mereka melalui penyembunyian kebenaran itu, atau berupaya kepentingan pribadi yang dijaga mereka dengan penyembunyian itu, atau yang dibimbangi mereka akan terancam apabila diterangkan kepada umum, atau berupa kepentingan dunia seluruhnya. Dan ini juga dikira suatu faedah yang kecil apabila dibandingkan dengan kerugian mereka kerana tidak mendapat keredaan Allah dan pahala di akhirat. Di dalam suasana makanan-makanan yang diharamkan dan dihalalkan itu, Al-Quran menceritakan hakikat mereka. Mereka sebenarnya tidaklah memakan dalam perut mereka kecuali api neraka. Kenyataan ini selaras dengan pemandangan dalam ayat ini, seolah-olah harga penyembunyian dan pendustaan yang dimakan mereka itu merupakan api neraka di dalam perut mereka, dan seolah-olah mereka sebenarnya makan api neraka itu sendiri. Dan ini adalah satu hakikat yang benar apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka pada hari akhirat. Di sanalah api neraka menjadi pakaian mereka, dan di sanalah api neraka menjadi makanan mereka. Sebagai balasan terhadap perbuatan mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah, mereka diabaikan Allah pada hari kiamat dan dibiarkan dalam keadaan yang amat hina. Pengabaian dan penghinaan ini diungkapkan oleh Al-Quran dengan firman yang berikut. Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Ia diungkapkan semikian untuk membesar-besarkan pengabaian ilahi itu dalam suatu gambaran yang dekat dengan perasaan dan kefahaman manusia, iaitu mereka tidak ditegur siapa, tidak dipedulikan dan tidak dibersihkan dari dosa dan tidak diberi keampunan. Dan mereka akan mendapat keseksaan yang amat pedih. Ayat 174. Kemudian diiringi pula dengan satu ungkapan yang lain yang memberi gambaran yang jelas dan saranan yang menarik. Mereka orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan keseksaan dengan kesempurnaan, dengan keampunan. Seolah-olah ia merupakan satu berusniaga membeli kesesatan dengan bayaran hidayah, menolak keampunan dan mengambil azab neraka. Alangkah rugi dan bodohnya urus niaga ini. Alangkah buruknya belian dan pilihan mereka. Inilah gambaran hakikat yang sebenar. Hidayah ditawarkan kepada mereka, tetapi mereka menolaknya dan mengambil kesesatan, dan keampunan dibuka pada mereka, tetapi mereka menolaknya dan memilih azab neraka. Alangkah sabarnya mereka itu menanggung azab neraka. Ayat 175. Alangkah lamanya kesabaran mereka untuk menderita azab neraka yang telah dipilih oleh mereka dengan sukarela dan dituju oleh mereka dengan sengaja. Alangkah hebatnya ejekan terhadap kesabaran mereka yang amat lama untuk menderita azab neraka itu.
Itulah balasan yang sentimpal terhadap keburukan jenayah mereka, iaitu jenayah menyembunyikan ayat-ayat kitab suci yang telah diturunkan Allah supaya diumumkan kepada manusia dan supaya ditegakkan dalam kehidupan mereka di dunia ini dan supaya menjadi undang-undang peraturan dan cara hidup mereka. Oleh kerana itu, sesiapa yang menyembunyikan ayat-ayat kitab Allah bererti ia telah berhenti beramal, sedangkan perintah-perintah yang benar diturunkan untuk beramal. Balasan itu disebabkan kerana Allah telah menurunkan kitab suci yang membawa ajaran yang benar. Sesiapa yang kembali kepada kitab Allah bererti dia berada di jalan hidayah Allah, berada dalam hubungan yang harmoni dengan ajaran yang benar dan berada dalam hubungan yang mesra dengan golongan manusia yang mendapat hidayah Allah, dan seterusnya berada dalam hubungan yang mesra dengan fitrah alam buana dan undang-undangnya yang teguh. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab suci adalah berada di dalam pertentangan yang amat jauh. Ayat 176, iaitu pertentangan dengan ajaran yang benar, pertentangan dengan fitrah dan pertentangan di antara sesama sendiri. Begitulah keadaan mereka dahulu dan sekarang. Dan digabungkan bersama mereka setiap ummah yang berselisih tentang kitab suci mereka tidak mengambil keseluruhannya, juga mengoyakkannya menjadi caingan-caingan yang berasingan. Itulah janji Allah yang telah terlaksana di sepanjang zaman dalam berbagai-bagai kaum. Kita dapat melihat kebenaran janji itu berlaku di alam yang kita hayati sekarang ini.